Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat bertemu dalam siri yang kedua, kan? Iaitu untuk kita sambung pengajian kita dalam kitab Maqasidus Shaum ataupun Maqasid puasa ataupun tujuan puasa. Dan yang keduanya, selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutus untuk menyempurnakan risalah agama Islam. La nabiyya ba'dah, tiada nabi lain setelah diutuskannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana maklum, minggu lepas kita dah bahaskan dan kita dah jelaskan tentang kewajipan puasa dalam bulan Ramadan, dan kita telah lihat sejarah bilakah puasa Ramadan ini diwajibkan ke atas umat Islam. Dan pada siri yang kedua kali ini kita masuk kepada fasal yang kedua, iaitu yang membahaskan tentang keutamaan berpuasa. Dalam fasal yang kedua ini ada banyak hadis yang disebutkan oleh Imam Izzuddin Abdul Salam, dan untuk bahagian yang pertama pada sesi kali ini insyaAllah kita akan ambil 3 atau 4 hadis. Baik, jadi dekat sini kita boleh tengok beberapa faedah berpuasa. Seperti contoh, puasa ni boleh mengangkat darajat, boleh menghapuskan kesalahan ataupun dosa, boleh melemahkan hawa nafsu kita. Kemudian puasa juga boleh menyebabkan kita ni memperbanyakkan sedekah dan lebih termotivasi untuk bersedekah. Dan kemudian puasa juga sebenarnya boleh memberikan kita ni lebih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga puasa boleh menyebabkan kita keluar daripada bahaya kemaksiatan. Kita tengok hadis yang pertama dalam kitab Maqasidus Shaum ini. Pengarang mengambil hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin au kama qala." Yang maksudnya, apabila menjelmanya bulan Ramadan, nescaya dibuka pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih. Baik, hadis ini amat masyhur, dia cukup terkenal lah. Kalau dalam bulan Ramadan biasa selalu kita dengar hadis ini. Dan kadang-kadang timbul pertanyaan, sebenarnya surga, pintu surga itu dibuka tu macam mana? Pintu neraka tu ditutup macam mana? Dan syaitan dibelenggu tu maksud dia macam mana? Ada yang kata benda tu adalah satu maknawi ataupun sekadar sebagai orang kata gambaran, kan? Tetapi kalau kita tengok, ada beberapa pendapat sebenarnya yang boleh kita pegang, dan kita tak perlu orang kata nak menimbulkan salah faham dalam masyarakat, kan? Kalau kita tengok dalam kitab ini, Syekh Izzuddin menjelaskan dibuka pintu surga, kan? Futihat abwabul jannah, maksudnya memberikan gambaran tentang banyaknya pintu ketaatan bagi meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bulan Ramadan kita boleh perhatikanlah, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala-pahala bagi amalan-amalan yang kita lakukan.
kan. Kalau pahala-pahala amalan-amalan sunat dilipat gandakan seumpama pahala-pahala wajib, itu dalam bulan Ramadan. Jadi apabila pahala-pahala ini ditingkatkan, dia lebih mendekatkan kita kepada pintu syurga, kan? Mendekatkan kita kepada syurga. Sebab tu dalam hadis disebut pintu syurga dibuka seluas-luasnya, kan. Maksudnya itu tadilah diberikan peluang untuk kita ni memperbanyakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak pelik kalau dalam bulan Ramadan yang sebelum-sebelum ni, kan, sambut ataupun datang awal Ramadan, masjid surau penuh, kan, penuh dengan orang. Kemudian orang yang masyarakat pun dekat dengan Al-Quran, dia pun lebih termotivasi untuk menghafal Al-Quran ataupun membaca Al-Quran, kan. Dalam bulan-bulan lain bukan tak boleh, cumanya semangat ataupun motivasi tu dia lain sikit. Ini antaranya lah. Kemudian yang kedua, maksud ditutup pintu neraka, kan. Wa ghuliqat abwabun nar. Syekh Izzuddin sebut ia merupakan gambaran tentang sempitnya ruang maksiat yang boleh menyebabkan terjerumus ke dalam neraka. Jadi dalam bulan Ramadan kita berpuasa. Nanti kita akan tengok bagaimana puasa ni dia boleh melemahkan orang kata melemahkan nafsu, kan, melemahkan keinginan kita untuk melakukan kemaksiatan. Jadi kalau keinginan kita untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala dia semakin lemah, ini menggambarkan bahawa sebenarnya kita ni semakin jauh daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gambaran dia, kan. Sebab tu dalam isi yang ketiga disebutkan wasufilatis syayatin, syaitan-syaitan itu dibelenggu, kan. Dibelenggu macam mana? Syekh Izzuddin sebut gambaran tentang terputusnya godaan syaitan kerana manusia sedang berpuasa. Ini jadi maksudnya syaitan dibelenggu, maksudnya apa? Mereka ni tak boleh nak kacau manusia, sebab manusia ni dalam keadaan berpuasa. Kalau puasa ni kita dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, kita tak ada kekuatan sangat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terkutuk, kan. Ini itu penjelasan daripada Syekh Izzuddin, pengarang kitab ini. Dan dekat slide yang ni kita akan tengok tentang pendapat daripada ulama yang lain, kan. Sebagai contoh, Al-Qadiyat berkata hadis tersebut dia boleh ditafsir secara zahir dan hakikat, yang mana pintu-pintu syurga memang dibuka. Ini. Jadi kalau Syekh Izzuddin tadi sebut pintu syurga dibuka ni maksudnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala meningkat, kan. Allah beri kepada kita peluang untuk melaksanakan ketaatan. Itu secara gambaran. Tetapi kata Al-Qadiyat memang betul pintu-pintu syurga tu memang dibuka, kan. Bukan sekadar gambaran semata-mata, tetapi memang betul-betul dibuka. Dan pintu-pintu neraka memang ditutup. Ini maksudnya memang ditutup betul-betul lah, kan. Bukan sekadar simbolik, bukan sekadar gambaran semata-mata, tetapi memang pintu neraka tu betul-betul ditutup. Dan syaitan-syaitan dirantai. Ini syaitan ni memang dirantai betul-betul, kan. Bukan sekadar gambaran kita tak boleh nak buat maksiat, bukan sekadar setakat macam tu sahaja, bahkan syaitan-syaitan tu memang betul-betul dirantai sebagai tanda kemuliaan dengan masuknya bulan Ramadan. Jadi di samping syaitan dirantai untuk menegah mereka daripada mengganggu dan memperdaya orang yang beriman, kan. Jadi pendapat Al-Qadiyat memberikan pendapat yang sebiji lah macam hadis tu, tanpa melakukan orang kata penafsiran, sebagaimana Syekh Izzuddin. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami beliau menyebut daripada hadis tersebut bahawa pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup mengikut hakikatnya. Maksudnya memang betul-betul pintu surga itu dibuka dan pintu neraka betul-betul ditutup, sebagaimana pendapat Al-Qadiyat. Ini menunjukkan kepada malaikat dan lainnya berkenaan
bulan Ramadan dan pahalanya. Jadi itu memberikan gambaran kepada malaikat dan kita semualah bahawa bulan Ramadan ini memang betul-betul bulan yang istimewa, kan, sehingga kan pintu surga ini dibuka dan pintu neraka ditutup, bahkan syaitan-syaitan pun turut dibelenggu. Baik, ikatan dan belenggu syaitan pula termasuk hakikat, kan. Demikian pada kebanyakan masa atau secara majas kinayah daripada menahan perbuatan jahat dan tipu daya manusia. Hal ini ada kebenarannya. Baik, jadi jelaslah kepada kita bahawa sebenarnya tafsiran daripada hadis idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin, itu dia ada beberapa tafsiran. Nak tafsirkan secara kinayah, secara gambaran sebagaimana Syekh Izzuddin boleh, ataupun tak perlu nak tafsirkan. Kita terima makna hadis itu secara bulat-bulat bahawa memang betul-betul pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup dan syaitan memang betul-betul dibelenggu. Itu pun boleh juga. Dua-dua kan ada sandaran, dua-dua tu ada ulama-ulama yang melontarkan pandangan tersebut. Baik, kemudian yang seterusnya kita tengok sambungan hadis ataupun hadis yang kedua daripada kitab Maqasidus Shaum. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu amali ibni adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila sab'imati dhifin. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sha'im farhatun inda fitrah wa farhatun inda liqa'i rabbih wa la khulufu fihi atyabu inda Allahi min rihil misk. Atau kama qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan anak Adam pahalanya akan digandakan 10 kali ganda. Kan? Setiap perbuatan kita ini akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali ganda. Sebagai contohnya, apabila kita baca Al-Quran dalam keadaan kita berwuduk, kan? Itu dilipat gandakan 10 kali ganda. Sehinggalah 700 kali ganda. Bahkan boleh setiap satu perbuatan kita dilipat gandakan sebanyak 700 kali ganda, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat yang menjelaskan tentang keutamaan bersedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut perumpamaan orang yang membelanjakan harta dia pada jalan Allah Subhanahu wa taala seumpama satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai dia ada 100 buah. Jadi kita bersedekah contohnya RM1, kan, RM1 Allah Subhanahu wa taala boleh melipat gandakan paling sikit sebanyak 700 kali ganda sebagaimana dalam ayat yang disebutkan tadi. Baik, itu. Kemudian Allah berkata kecuali puasa. Sebab apa? Sesungguhnya ia milik aku. Puasa ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Akulah yang akan bahagikan ganjaran pahala. Ini Allah sendiri yang akan berikan ganjaran pahala puasa itu. Allah tak tentukan berapa besar, Allah tak tentukan berapa banyak. Kalau nak tahu, tunggu pada hari kebangkitan kelak lah. Kita nak tengok bersama pahala puasa tu. Orang yang berpuasa itu telah meninggalkan nafsu syahwat dan makan minum kerana aku. Orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan. Kan? Jadi kita yang berpuasa ni ada 2 kegembiraan. Yang pertama ketika mana berbuka puasa, kan? Berbuka puasa itu kegembiraan kita yang pertama lah. Daripada pagi, tengah hari sampai ke petang kita tahan lapar, tahan dahaga. Dekat nak maghrib, kan, kita pun rasa gembira. Bahkan kalau kita perhatikan waktu bulan Ramadan inilah, kan, kita ni orang kata ambil berat pasal masuk waktu solat maghrib. Kalau biasa tak tahu pukul berapa solat maghrib, tak tahu pun. Kadang-kadang sebut pukul 7 macam tu ya. Tapi kalau dalam bulan Ramadan kita boleh sebut 7:06, 7:21 minit. Kita boleh tahu sebab apa kita gembira nak makan, nak buka puasa.
Kemudian yang kedua, kegembiraan yang kedua apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Itu kegembiraan kita. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada wangian kasturi. Kan ini. Baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membezakan ibadah puasa dengan ibadah yang lain? Dalam hadis ini tadi disebutkan amalan-amalan ibadah yang lain Allah akan lipat gandakan pahala dia 10 hingga ke 700 kali ganda. Tetapi Allah kata kecuali puasa. Allah mengecualikan. Kenapa Allah bezakan pahala puasa dengan ibadah-ibadah yang lain? Ada 3 sebab. Ada 3 sebab. Yang pertama, puasa itu adalah sabar. Sebagaimana yang telah kita bacakan tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas, tanpa had. Ini. Jadi puasa ini melatih kesabaran kita. Kita sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini juga disokong oleh hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah diceritakan seorang lelaki daripada Bani Sulaim. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira-ngira dengan tangannya. Subhanallah, lafaz tasbih, subhanallah itu separuh daripada timbangan mizan. Kemudian lafaz alhamdulillah memenuhi timbangan itu, mizan itu. Lafaz takbir Allahu akbar mengisi pula apa yang ada antara langit dan bumi. Dan puasa itu separuh daripada kesabaran. Puasa itu separuh daripada kesabaran. Bersuci itu separuh daripada keimanan. Ini hadis yang disebutkan dalam Sunan Tirmizi, hadis nombor yang ke-3465. Maka daripada hadis tersebut telah jelas disebutkan bahawa wasaumu nisfus sabri, puasa itu adalah separuh daripada kesabaran. Ini sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, kenapa pahala puasa ini dibezakan dengan ibadah-ibadah yang lain? Kerana yang keduanya, puasa merupakan ibadah yang rahsia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud rahsia ni macam mana? Tak ada orang lain yang tahu kita ni sedang puasa atau tak puasa. Walaupun dalam bulan Ramadan, walaupun kita bangun sahur sama-sama. Tapi hakikat yang tahu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana ialah wallahu a'lam, kadang-kadang ada orang yang puasa tapi tengah hari dia dah batalkan puasa. Sama ada dia minum secara ciri-ciri, sembunyi-sembunyi, dia makan secara sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan orang. Sebab tu disebut sebagai ibadah yang rahsia. Ini. Kemudian yang ketiga, kenapa Allah bezakan antara puasa dengan ibadah yang lain? Kerana pahala puasa itu adalah pahala yang kekal. Maksud kekal ni macam mana? Pahala puasa dia tak akan digunakan untuk kafarah dosa. Maksudnya penjelasan dia macam ni. Ibadah-ibadah lain, contoh macam zikir, solat, wudu, ibadah-ibadah tu dia boleh menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Dalam satu ayat disebutkan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Surah Al-Ahzab. Dalam ayat tersebut Allah sebutkan secara jelas, sesungguhnya kebaikan-kebaikan al-hasanat yudhibnas sayyi'at, dia boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Jadi apabila kita wuduk, dia boleh menghapuskan dosa-dosa anggota tubuh badan kita lah. Kita sapu muka, sapu wajah kita, boleh menghapuskan dosa mata kita, dosa mulut kita. Kita basuh tangan, boleh hapuskan dosa-dosa kecil yang disebabkan oleh tangan kita. Begitu juga dengan solat, sedekah, dia boleh menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa-dosa kecil kita. Tetapi ini tak berlaku untuk puasa.
Walaupun puasa Allah berikan jaminan, Allah berikan ganjaran, Allah akan hapuskan dosa, tetapi pahala puasa itu tetap kekal. Dia tak akan jadi kosong balik. Kan? Pahala puasa itu akan tetap ada. Dalam satu kisah diceritakan seorang lelaki, dia telah bertanya kepada Imam Sufyan bin Uyainah. Dia berkata, "Wahai Abu Muhammad, terangkan kepada aku tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu yang berbunyi, setiap amal anak Adam adalah untukku kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akulah yang akan membalasnya." Itu hadis tersebut. Maka apa jawaban Imam Ibnu Uyainah? Beliau menyebut, ini merupakan hadis yang paling pemurah isi kandungannya. Apabila berlakunya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan menghisap ataupun menghitung amalan hambanya. Kezaliman akan dihukum dengan semua amalan pelakunya dijadikan kafarah kepada dosa kezaliman tersebut. Kan? Jadi dosa-dosa kita ni akan dihapuskan dengan pahala-pahala kita. Kalau dosa kita banyak, maka pahala kita yang banyak itu pun dia akan terhapus jugalah. Sebab apa? Untuk tebus dosa-dosa kita tadi tu. Kan? Sehingga tanpa tertinggal sedikit pun kecuali puasa. Ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertolak ansur dengan pahala puasa yang berbaki daripada kezaliman tersebut. Lalu pelaku kezaliman itu dimasukkan ke dalam syurga kerana pahala puasa tadi. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataif Al-Ma'arif. Maka itulah 3 sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala membezakan antara ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi sebagai kesimpulan, untuk fasal yang kedua bahagian yang pertama ni, kita telah melihat tadi beberapa perkara yang menjadi keutamaan ataupun fadilat dalam puasa Ramadan. Jadi mudah-mudahan ia jadi boleh memberikan kita motivasi, semangat untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada mana-mana orang awam, mana-mana pendengar yang mendengarkan ataupun melihat video ini, jika ingin menyumbang untuk Komplek Tahfiz Al-Quran dan Sukan Sofiyuddin Komtas, boleh masukkan sumbangan kepada nombor akaun yang tertera berikut, dan boleh jika ada pendaftaran pelajar ataupun ingin bertanya tentang lebih dalam lagi berkenaan tentang Komtas, boleh hubungi nombor yang tertera ataupun boleh lawat dekat laman web Facebook yang ada. Jadi sekadar itu sahaja. InsyaAllah kita jumpa dalam siri yang seterusnya untuk kita sambung dengan tentang fadilat puasa dalam bahagian yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.